Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlun 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khair illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ashabihi wa sallam. Alhamdulillah bi amin. Yang dihormati sahabat saya, Ustaz pengacara majlis, yang dihormati pengurusi masjid, sultan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh sekalian. Alhamdulillah. Yang mai awal ni kan pasal apa? Kalau saya mai daripada Melaka hari Ahad ni, nak mai kat sini pakai 3-4 jam dah duduk atas highway tu. Maksud tak ada. Jadi stay kat sini siap-siap dah senang nak pergi jumpa. Hari tu nak mai dah banjir pula. Kan ujian Allah bagi kat kita macam-macam. Orang bagi ujian ni nombor satu, Allah nak ampun dosa, kan? Itu dosa banyak-banyak, Allah nak padam dosa-dosa kita, Allah bagi ujian. Yang kedua, tanda Allah sayang. Allah sayang, Allah bagilah ujian. Itu maksud Allah memandang kita. Dengan ujian yang mai tu, kita akan angkat tangan dekat Allah, kita mengadu ke Allah, kita merintih pada Allah. Jarang kita buat. Bila kita duduk dalam keadaan senang, tenang, elok semua, jarang kita nak buat macam tu. Saya faham. Yang keempat, tuan-tuan tengok macam mana Allah timbulkan rasa berkasih sayang. Orang masing-masing nak tolong-menolong antara satu sama lain. Tuan-tuan boleh bayang berapa banyak ganjaran pahala yang tersebar, rahmat Allah melimpah waktu tu. Dan yang keempat, Allah nak angkat darjat. Allah nak angkat darjat kita. InsyaAllah, itulah Allah, Nabi SAW sebut ajib ni. Orang mukmin ni ajib. Ajib orang mukmin ni. Saya cuma bila diberi rezeki, diberi nikmat, dia bersyukur. Apabila dia itu baik untuknya, dan apabila dia diberikan ujian, dia bersabar, dan itu juga baik untuknya. Baik, itu bukan tajuk yang nak kita bincang ini. Tajuk kita ni hari ini ialah sebagaimana disebutkan, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada dia. Saya ingat perbincangan ni jarang-jarang orang duk bincang. Kita duk bincang tentang amalan, kita duk bincang tentang salih al-Muhammad fiqh, kita bincang tentang hadis. Salih al-Muhammad, hari ni kita nak bincang tentang masalah yang duk berlaku sekarang ni, salih al-Muhammad.
fitnah yang berlegar pada masa sekarang ni, sehingga kan ada fahaman-fahaman dalam masyarakat kita yang mula meletakkan kesamarataan dalam beragama. Dan dia patah balik, dia kata Islam memang macam tu. Islam memang mengajak kita untuk menghormati dan meraihkan orang agama, kepercayaan agama orang lain. Assalamualaikum. Kalau kita tak ditekankan dan tidak dipahamkan tentang macam mana kedudukan Islam yang sebenar-benarnya pada perkataan kita, pada i'tiqad hati kita, takut sekali ada perkataan yang keluar pada mulut kita yang perkataan tersebut telah boleh menyebabkan gugurnya akidah kita tanpa kita sedar. Sebab kejahilan tu. Faham tak Ustaz Syamad? Apa tu ataupun i'tiqad dalam hati kita ni? Yang kata Ustaz Syamad, ada perkataan-perkataan kita, perbuatan-perbuatan kita yang kita sebut ataupun kita buat yang dalam keadaan tak sedar, kita sebenarnya telah gugur akidah kita di sisi Allah. Bila nak jadi kiamat, dia berlaku fitnah-fitnah yang sangat dahsyat. Dia ada dua bentuk dan keadaan waktu berlakunya tanda-tanda kiamat besar ni. Dia tanda kiamat kecil dia panggil alamatus sughra, tanda-tanda kecil kiamat. Jangan ni habis dah. Ulama kata komplit dah, semua dah. Asal baru tak dalam kita duk tengok. Dia tunjuk gambar dan video gambar salji di gurun Sahara. Gurun Sahara ada salji. Salih Muhammad. Baru Ustaz lah. Semalam duk cerita pasal yang salih alaihi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Di Saudi, di Tabuk turun salji, di Riyadh dipajangka suhu akan drop sampai 3 darjah Celsius. Ya, salih Muhammad. Sejuk melampau. Tu tanda-tanda Nabi SAW sebut, la taqumu sa'ah hatta ta'udda ardu ar-rabi murujan wa anhara. Tak akan berlaku kiamat sehingga kamu akan melihat tanah-tanah Arab ni jadi hijau dan dipenuhi dengan sungai-sungai. Tanda kiamat kecil sahaja. Yang nak bincang alamatul kubra, alamat ataupun tanda besar kiamat. Tanda besar kiamat ni dia pecah pula kepada dua. Satu bahagian yang dia panggil ujian keimanan. Ujian iman. Maksud bila kita berjumpa dengan dia, kita masih ada option nak pilih, nak pertahan iman ataupun iman kita akan rosak. Satu lagi bukan kita pilih, Allah pilih. Sama ada kita beriman ataupun kita kufur. Waktu ujian keimanan sebagai contoh, bila Imam Mahdi muncul, waktu tu Imam Mahdi telah diisytihar, kita nak ikut tak ikut waktu ujian kita. Tuan-tuan kena tinggal rumah, tuan-tuan kena tinggal harta benda, tuan-tuan kena pergi bai'ah dengan Imam Mahdi. Kena tinggal lah. Waktu ujian lah. Sanggup tak sanggup nak tinggal ni? Kan Ustaz Syamad? Tuan-tuan, orang main isytihar. Kita Imam Mahdi telah pun dibai'ah dan jom kita semua ramai-ramai kita berangkat untuk kita pergi berbai'ah dengan Imam Mahdi. Sekali mula keluar ni kereta tak bayar lagi, bil telefon tak selesai lagi, nak sekolah apa semua tu ujian kita lalui ya. Lepas tu muncul Dajjal. Dajjal iman lagi kuat. Ujian iman pada waktu Dajjal lagi dahsyat. Tapi kita masih boleh memilih. Contoh, bila Dajjal bawa ayak, Dajjal bawa api. Dajjal bawa ayak, Dajjal bawa api. Ini tuan-tuan akan jumpa sebab Nabi SAW cerita. Ayak ni sejuk. Kita waktu tu kan Nabi sebut dahaga yang terlampau, kelaparan yang sangat waktu tu. Tapi Nabi kata, ayak pada Dajjal itulah api sebenarnya. Syurga yang dibawa oleh Dajjal itulah neraka yang sebenarnya. Neraka yang dibawa oleh Dajjal itulah syurga yang sebenarnya. Kalau api yang dibawa oleh Dajjal itu air yang sebenarnya, maka buat apa? Nabi kata, pi dekat api itu, pejamkan mata kamu, selam pada dia. Itulah air sebenarnya. Boleh? So nanti bila Dajjal mai, dia bawa api dengan bawa ayak, anda pergi mana? Jawab, bagi dengar sikit, tak dengar ni. Bawa api-api. Betul? Sembang.
Waktu ni api Ustaz, api waktu tu tengok dengan api, dengan panas duk menyala apa semua. Waktu tu di antara apa yang Nabi kata dengan apa yang zahir depan mata kita ni, dengan panasnya, dengan, tak faham tak ni? Tu ujian iman. Mau main roti lah apa macam-macam lah, ujian iman. Yang berikutnya salat Jumaat. Waktu Nabi Isa muncul, ujian iman. Salat Jumaat. Banyaklah benda-benda yang menguji keimanan. Tapi kita masih boleh memilih. Orang yang kuat imannya, dia akan pertahan imannya, mati pun tak apalah. Tapi ada satu bahagian lagi yang waktu ni bukan dia yang pilih, Allah pilih. Yang pertama, tulu asyamsi min maghribiha, naik matahari sebelah barat. Bila naik matahari sebelah barat, siapa pilih dia beriman ataupun tidak? Allah pilih. Kalau dia orang beriman, dia berimanlah. Kalau dia kafir, kafirlah, tak boleh berubah. Faham tak ni? Ada dosa-dosa, kalau dia tak minta ampun, ya Allah tak ampunlah dosa dia lepas pada tu. Yang kedua, waktu dukhan. Dua benda ni ataupun tiga benda ni dia akan berlaku hampir serentak. Matahari naik sebelah barat, dukhan dan dabatul ard. Dia akan berlaku hampir serentak. Dukhan, dia akan mai satu asap yang menyelimuti seluruh alam ni, dunia ni, dalam masa 40 hari. Semua orang akan duduk dalam lemas. Pasal apa? Tak tahu. Tak diceritakan pasal apa. Tapi Nabi SAW cerita tentang dukhan. Bercerita tentang asap. So kita akan berhadapan dengan suasana ni. Orang akan merasakan azab duduk dalam ni. Hari tu kita baru jerebu. Kan? Berapa hari lemas kita lemas. Dukhan ni sampai gelap, sampai tak nampak matahari lah. Waktu ni ada tanda orang beriman dengan orang kafir. Orang beriman, orang kafir, kesan daripada dukhan ni sampai keluar ni, keluar cecar daripada telinga dia, keluar cecar daripada hidung dia, masuk kesan daripada dukhan. So kalau waktu tu kita tengok ada orang keluar macam cecar daripada hidung dan telinga dia, atau ni orang kafir. Orang beriman tak ini tu. Orang beriman dia akan rasa macam sesemanya. Dia rasa semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. So waktu tu tahu dah. Dua dah. Nombor tiga, dabatul ard. Dabatul ard ni dia akan muncul binatang. Dia bertanduk, dia berkaki empat, dia berbulu badan dia. Cuma satu je kelebihan binatang ni, takalimuhum, dia bercakap dengan manusia. So kalau tuan-tuan ada waktu tu, dia jumpa tuan-tuan, dia cakap tuan-tuan, dia bercakap. Tugas dia satu je, dia marking. Tugas dia adalah tanda. Tanda orang ni kafir ke tanda orang ni Islam. Dia akan main. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dia muncul di antara Safa dan Marwah tu, satu pendapat dia duduk dekat satu kampung dekat dengan kawasan Makkah tu. Sallallahu alaihi wasallam, nama Tihamah. Dia akan muncul. Waktu muncul tu dia bunyi teriakan 3 kali. Teriakan yang kuat. Bila dia muncul tu, semua orang akan bertemperan lari lah. Jadi tuan-tuan tahu sebab tuan-tuan dengar dah kisah binatang ni. Dia akan muncul dekat Kaabah, dekat dengan Mekah. Itulah tempat pertama dia muncul. Dan dia bercakap dengan manusia. Tuan-tuan tahu, kalau tuan-tuan jumpa dia, tuan-tuan tahu itulah dabatul ard. Sebab tak ada binatang lain yang akan bercakap dengan manusia melainkan dia. Dia bawa tongkat Nabi Musa dengan cincin Nabi Sulaiman. Dan bila dia berjumpa dengan seorang tu, dia akan tandakan di dahi dia. Orang yang beriman akan berubah jadi putih. Orang yang kafir akan berubah jadi hitam. Jadi tuan-tuan, takdir katalah tuan-tuan waktu tu, tuan-tuan ada. Tuan-tuan nampak dia main. Allah Rabbi. Tahu dah. Yang tu, nama dia dabatul ard. Tuan-tuan biasa swab test tak? So saya yakin semua orang biasa swab test tak? Kita bukan pergi mana, duduk rumah, pedah elok-elok. Pergi tengok saat tu, ada blog kita siapa-siapa. Saya Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, duduk di rumah, jaga, tak berjumpa dengan siapa. Tapi bila nak buat swab test, rasa ketak. Risaulah. Takut. Pastikan negatif. Padahal bukan jumpa siapa pun. Betul kan? Risau, betul tunggu berdebat-debat, tunggu. Tengok negatif. Alhamdulillah. Terus ambil gambar, buat dalam Facebook.
Itu standard lah, tu wajibul gunnah nama dia. Kan? Dia salih ala Sayyidina Muhammad. Rukun min arkan kata. Rukun daripada apa ni? Salah satu rukun daripada rukun-rukun swab test. Ambil gambar pun dalam Facebook, Instagram. Alhamdulillah. Kita salih ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan boleh bayang tak waktu tu kita nak berjumpa Dabatul Ard, yang nak tentukan kita pada waktu bukan nilaian positif dan negatif. Nilaian dia ialah kamu beriman ataupun tidak. Kalau beriman, berimanlah kita waktu tu. Kalau tanda-tanda kufur hitam, dia tak ada tengah-tengah tau. Dia tak ada hitam, putih, kelabu asap ke, koko kalau cerah sikit ke, kuning, ayak laut ke, tak ada. Dia sama ada hitam atau putih lah. Tuan-tuan boleh bayang tak waktu dia nak main kat kita, waktu dia nak cok kita, waktu nak tunggu keputusan tu, hang ni kafir ke Islam? Hati ni dulu takut ni. Sebab ada orang dalam riwayat tu cerita, bila dia nampak Dabatul Ard, dia lari. Dia tak tahu ni apa dia ni. Jenis orang tak mengaji. Dia tak tahu. Ni apa ni? Dia takut. Lepas tu Dabatul Ard tu pergi dekat seorang tu, nampak depan mata dia, Dabatul Ard tu chop orang tu jadi putih. Dia kata, oh dia ni bukan nak makan orang apa. Dia cuma nak tanda manusia aja. Dia pun tunggu. Tahu tak dia tunggu dia buat apa? Dalam riwayat cerita, dia sembahyang. Kawan ni. Dia pergi angkat takbir, Allahu Akbar, sembahyang. Dabatul Ard tu mai kat tepi dia, bagi tahu dekat dia, baru hari ni hang nak sembahyang. Lalu ditandakan di dahi orang tu dan berubah jadi hitam, menunjukkan dia kafir. Persoalan kita ialah dia sembahyang. Dia pergi sembahyang. Takkan orang kafir nak sembahyang? Menunjukkan bahawa apa? Mungkin waktu tu dia berasa dia beriman, tapi sebenarnya dia tak ada iman dah kat dia. Tuan-tuan faham tak ni? Yang keempat, waktu mana tuan-tuan? Waktu mana yang Allah yang menentukan sama ada dia ni kafir ataupun beriman? Bila? Yang keempat, waktu mai angin sejuk. AJK pergi tengok asal lah tu, mana duduk orang tu. Ya. Salih Sayyidina Muhammad. Waktu mai angin sejuk, dua riwayat, satu daripada Syam, satu daripada Hijaz, satu daripada bawah ni, daripada Yaman, satu mai daripada Syam, daripada atas. Ulama kata mungkin mai daripada satu arah, tapi angin tiup dia jadi macam itulah lebih kurang. Atau memang mai daripada dua-dua arah. Waktu tu angin yang sejuk ni dia akan masuk di bawah ketiak setiap orang mukmin. Kalau dia waktu tu ada kalimah syahadah dalam diri dia, dia akan mati. Mati ni mati lembut. Sallallahu alaihi Muhammad. Siapa yang tentukan? Allah tentukan. Maksud waktu tu mati ramai-ramai ni. Ramai-ramai akan mati. Ramai berselerak orang akan mati. Ramai orang mati. Tuan-tuan boleh bayang tak ketakutan bila tengok orang mati ramai-ramai je dah. Macam kita tengok baru ni kan, waktu COVID-19 kan, saya orang mati. Kita pun jadi takut kan. Ni kita tengok ramai orang mati, berkelimpangan orang mati. Tuan-tuan, waktu tu, kalaulah takdir tuan-tuan ada, tuan-tuan cuba bayangkan ni, saya nak bagi tuan-tuan cuba bayang ni. Kalau tuan-tuan ada waktu, tuan-tuan tengok tuan-tuan rebah mati, tuan-tuan tengok tuan-tuan orang mati, tuan-tuan tengok orang mati. Saya nak tanya, tuan-tuan harap tuan-tuan hidup kan tuan-tuan mati? Harap mati? Oh, kemas jawab tu. Tuan-tuan faham tak soalan saya ni? Kita tak tahu apakah ini cerita dia yang kita dengar dulu ni, yang orang mati, orang beriman akan mati beramai-ramai. Kita tak tahu ni. Kita duduk langsung, bukan ada tanda hari ni orang beriman akan mati semua. Kita tak tahu. Mungkin berlaku apa-apa ke wabak ke apa, kita tak tahu. Tapi kita tengok kematian di mana-mana. Tuan-tuan yang ada waktu tu, tuan-tuan harap tuan-tuan hidup kan mati. Mungkin ada waktu tu orang kata apa? Leganya aku tak mati, orang lain mati. Rupa-rupanya dia tak mati sebab dia tak ada iman. Sebab Nabi sebut akhir zaman iman akan keluar daripada hati-hati orang mukmin ni macam anak panah keluar daripada busur dia. Dia cup macam tu, punya laju sampai dia pun tak tahu, kata akidah dia dah gugur. Dia tak tahu. Dia duk berasa macam dia orang Islam, tapi perbuatan yang menunjukkan yang dia dah kafir. 3 cara nak gugur akidah.
Tiga cara nak bonek akidah, tiga cara nak gugur akidah. Yang pertama, i'tiqad fi qalbi. I'tiqad dalam hati dia. Agama Islam betul, agama lain pun betul juga. Semua agama pun bawa kepada kebaikan. Ada tak perasaan-perasaan macam tu? Ui, bahaya tuan-tuan, jangan main-main lah ni cerita dia. Dia jarum-jarum untuk merosakkan akidah manusia ni depan mata kita, tuan-tuan. Dulu mana kita kenal Netflix ni? Tuan-tuan tahu Netflix? Ya. Tuan-tuan memang tak tahu, saya tahu. Tuan-tuan handphone pun tak ada. Jadi pegang tasbih semua itu je. Netflix ni tuan-tuan. Tuan-tuan nak tengok apa? Ada semua. Tuan-tuan tengok apa? Ada semua. Saya nak buat satu contoh kat tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Dulu pernah digembar-gemburkan tentang dunia akan kiamat pada tahun 2012. Tuan-tuan tahu tentang tu? Kalender apa tuan-tuan? Kalender apa? Teruk nampak gaya orang sini ni. Kalender Maya, betul tak? Dia ada satu apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, macam piramid dekat Brazil kalau tak salah tempat dia. Dan kaum Maya tu, kalender mereka menjangkakan dunia akan kiamat pada 2012. Pada tahun 2011, saya ni antara favorite channel saya ialah National Geographic. Sampai hari ni saya suka tengok National Geographic sebab banyak maklumat boleh dapat kat situ. Sallallahu alaihi Muhammad. Pada tahun 2012, hampir 2011, hampir sepanjang tahun itu National Geographic buat keluar dokumentari cerita bagaimana nak selamat daripada kiamat. Buat bunker bawah tanah, stok simpanan makanan yang boleh tahan berapa-berapa tahun. Tuan-tuan ni cerita betul ni. Saya duduk tengok. Tuan-tuan boleh search, saya tengok dekat dalam depa ada kenderaan khas yang dia buat untuk selamat daripada ni disaster ni ada. Dan ada satu movie keluar waktu tu. Satu movie keluar waktu tu, tajuk movie tu 2012. 2012. Cerita bumi waktu tu. Dia ceritalah dalam movie tu, cerita bumi ni dah mula mencair kerak dia, kemudian sallallahu alaihi Muhammad, kemudian Allah Muhammad Muhammad apa ni, bila kerak dia mencair sebab dia punya letusan matahari, dia punya letusan tu akhirnya menyebabkan kerak bumi jadi cair. Lepas tu berlaku banyak gempa bumi apa semua. Nak kiamat lah tu maksud dia. Nak kiamat lah. Towards 2012 tu. 2012 tu akan kiamat lah. Jadi ada hero kat sini apa semua, dia kira dia selamat lah. Dia naik kereta, bangunan jatuh ke, jambatan jatuh ke, tanah runtuh ke, dia mesti terlepas punya. Hero. Kalau dia tak terlepas, tak ada hero dia. Tuan-tuan tahu apa dia buat? Rupa-rupanya ada berapa negara? 4 negara, US, China, France, apa semua. Mereka buat satu ark bahtera. Nama dia The Noah Ark. Bahtera Nabi Nuh. Mereka buat, mereka parking di satu tempat, dan siapa-siapa yang nak selamat boleh beli satu seat, harga dia $1 billion. Ni cerita dia. Lalu subhanallah, saya cakap tuan-tuan, ramailah pakat beli. Dan akhirnya bila sampai time dia, depa semua yang mana yang ada yang beli tiket tu, bila sampai time dia, depa dihantar mesej melalui handphone depa, oh ready kena pergi. Depa semua pun pergi berimpun masuk dalam bahtera Nabi Nuh tersebut. Tapi waktu tu seorang daripada orang Amerika ni, dia rasa macam dia kesian ada orang yang tak boleh masuk, akhirnya dia panggil semua masuk. Dan tuan-tuan, berlakulah kiamat. Dan bila berlaku kiamat tuan-tuan, ada empat kapal ni, yang orang yang duduk kat dalam kapal ni, mereka terselamat daripada kiamat tersebut. Dan tarikh lepas daripada tu 010101, refresh balik, restart balik selepas daripada kiamat. Maksudnya kalau kena gayanya boleh selamat dengan kiamat ni. Ceritanya tu. Banyak lagi cerita Armageddon. Cerita Armageddon. Kan dia punya apa tu? Asteroid nak mai langgak bumi. Tak tahu nak buat macam mana, hantar Bruce Willis. Tuan-tuan kenal Bruce Willis?
Ni Bruce Willis pun naik hantar satu. Macam ni, lepas tu parking dia punya kapal angkasa kat atas tu, tak boleh nak turun. Kalau turun sekali, siapa yang nak letukkan, dia akhirnya dia korban diri dia pun letukkan nuklear kat atas satelit tu, asteroid tu terbelah. Yang nak kiamat tak jadi kiamat, malaikat kata, aduh jam. Hari itu patut kiamat dah, tak jadi kiamat. Bruce Willis punya pasal. Tuan-tuan, solat Muhammad, maka terselamatlah bumi daripada kiamat. Tuan-tuan, kita tengok macam tak ada apa-apa. Tapi sedar tak sedar dia satu racun ataupun satu jarum yang masuk dalam hati kita, yang mengatakan bahawa kalau kena dengan caranya, kita mungkin boleh terselamat daripada kiamat. Ini jarum nama dia. Dia bukan suruh kita percaya dah. Dia satu movie je. Tetapi anak-anak kita yang duk tengok tu, faham tak Ustaz Jumat? Ini tuan-tuan silap semak ni dia punya. Jadi subhanallah, i'tiqad fi qalbi. I'tiqad pada hati, pada sesuatu perkara yang menyalahi daripada hukum-hukum yang qat'i, yang telah ditentukan oleh Allah, yang jelas, yang putus. Sallallahu alaihi Muhammad. Namun dia menafikan. Hatta menolak satu huruf daripada Al-Quran yang telah disepakati oleh ulama-ulama Al-Quran. Huruf ni tak patut ada kat sini, kufur dia. Sallallahu yakin bahawa ada satu undang-undang yang lebih hebat daripada undang-undang Allah. Sallallahu Muhammad. Yang kedua, perkataan yang keluar daripada mulut-mulut dia. Sallallahu alaihi wasallam. Perkataan yang keluar pada mulut dia. Cakap sallallahu alaihi wasallam, Islam dia bagus, betul Islam bagus. Tapi agama lain pun bagus juga, semuanya mempromosikan kebaikan-kebaikan. Saya ada seorang kawan dulu. Nama dia Wilfred. Kami selalu travel sama. Dia ni orang yang sangat bahasa orang putih dia panggil pious lah. Orang yang sangat pious dengan agama dia. Di sini hari Ahad pergi gereja. Dia Kristian pun dia ada dia punya mazhab dia. Dia berkata ni mazhab ni tak betul ni, depa ni kafir ni, kita sama-sama depa lah. Kan? Dalam kereta tu kami duduk sembang dua orang. Sebab tu saya duduk pesan. Kadang-kadang dalam bab agama-agama lain ni, kalau kita tak ada iman yang kuat, tak payah duk pergi baca tentang agama depa. Jangan. Kalau kita tak kuat iman, kalau kita tak ada ilmu, jangan duk pergi baca kitab orang lain. Jangan duk pergi berhujah, duk pergi berbahas dengan orang bukan Islam. Nah, kita perkukuh dulu, perkukuh ini akidah kita ni. Yang tu yang dituntut untuk kita Sallallahu Muhammad. Dalam perjalanan tu dia duk cerita, kita sembang lah kita. Jafri, do you believe in Adam? Kita of course. Cakap orang putih lah, kita pun boleh lah sikit-sikit. You believe in Adam? Dia kata, of course. Dia kata Adam ni yang keluar daripada syurga lah apa semua, dia cerita lah. Saya kata, ya, kita we believe the same thing. Dia kata, sama. Kepercayaan kita sama tu. Nabi Adam betul keluar daripada syurga apa semua. Dia prophet. Tang ni dia berselisih sikit. Kita kata dia prophet. Bagi kita dia seorang nabi. Abang explain. Sampailah Nabi Musa, Moses, Abraham, Noah, lagi apa saya sebut? Joseph, Yusuf kan. Cerita seorang cerita sampai tak Nabi Isa alaihissalam. Bila dia cerita Nabi Isa alaihissalam duduk cerita, ada satu part daripada Nabi Isa saya kata tak, yang ni salah. Yang ni tak, kami tak pegang macam tu. Dia macam ni, saya duduk cerita kat dia yang kita punya version. Dia duduk pegang dia punya version. Cerita sampai bawa saya dekat Nabi Muhammad. Tang Nabi Muhammad dia kata no. Kami stop kat situ. Kami setakat Nabi Isa saja. Nabi Isa ni son of God lah. Anak Tuhan lah, apa semua sebagainya lah. Saya berhujah, saya mempertahan dan akhirnya dia tak mampu untuk menjawab. Dia tak boleh jawab dah. Tahu dia diam, dia dengar saya duk cakap apa. Dia tak boleh terima, dengar juga. Sampai last tahu dia kata apa kat saya? Satu kunci penutup. Ini saya nak cerita kat tuan-tuan. Yang saya kata jangan duduk bahas dengan orang lain. Jangan duduk biar anak-anak kita duduk bincang benda-benda macam ni. Dia dengar saya duduk cerita. Last dia kata apa kat saya? Dia kata, Jafri, you cakap lah apa you nak cakap. You can believe whatever you want to believe. At the end of the day, the Jesus will come. The Jesus will come. And Jesus will forgive all of you.
Jesus will forgive all of us. Gitu. Nah, nanti Isa akan datang pada hari kiamat nanti. Isa akan mengampunkan kita semuanya dan kita semua akan masuk syurga sama-sama. Hang peganglah apa yang nak pegang lah ni. Tak ada masalah apa. Nanti kita akan sama-sama masuk syurga dengan pengampunan Jesus. Tuan-tuan faham tak ni? Bahayanya tuan-tuan tahu apa? Dengan perkataan tu, bahayanya apa? Nanti bila mai satu gangguan dalam iman kita, kita mula percaya, tak apalah aku duduk dalam Islam pun, kalau aku salah pun tak apa, nanti pi dekat hari kiamat Jesus akan mai dan ampunkan kita semua, kita masuk syurga juga. Kita faham tak faham tak? Bahaya tuan-tuan. Racun-racun ni, jarum-jarum ni sangat berbahaya. Saya ada satu discussion ni, dia ada satu kempen yang bawa, dia kata biang Islam pada luaran tetapi tidak pada hatinya. Kempen ini dibawa sampai ke sekolah-sekolah. Ini dalam mesyuarat kita. Tapi dia nak zahir, dia nak pakai, dia nak pergi semayang, mak suruh pergi semayang, semayang tak apa. Puasa, puasa Ramadan, puasa lah. Biarlah zahir dia nampak Islam, asalkan hati dia tidak lagi Islam. Ini kempen yang dia bawa. Bahaya tuan-tuan, jangan main. Subhanallah. Perkataan. Yang ketiga, perbuatan. Apa yang kita buat pada perbuatan kita ni yang boleh menyebabkan kita ni kufur ataupun terkeluar daripada akidah kita. Ustaz Muhammad pergi sambut perayaan keagamaan orang lain. Hati-hati lah. Dia ada dua, satu kebudayaan, satu keagamaan. Dalam bab budaya tak apa, okey, gongsi fatcai itu budaya. Sebab tu ada pun orang Islam yang bisa sambut gongsi fatcai, kan? Perayaan tahun baru Cina, betul kan? Kalau saya salah tolong betulkan saya lah. Betul kan? Sambutan tahun baru Cina, dia merupakan satu upacara kebudayaan, okey. Tapi kalau dalam bab keagamaan tak boleh. Saya ada semua. Hatta ulama-ulama menyebutkan bahawa kalau esok, dia kata esok aku nak pergi sambut raya agama tu bersama-sama dengan mereka. Nak pergi merayakan upacara keagamaan tu dengan mereka. Dia kata esok dia nak pergi. Tak tunggu esok. Waktu dia sebut tu, akidah dia dah gugur. Dalam bab upacara keagamaan orang lain, jangan, tak payah duduk pergi campur. Ya, Islam ada toleransi. Sungguh. Kalau perang sekalipun, ada orang-orang bukan Islam pergi duduk sembunyi dekat dalam kuil mereka, dekat dalam rumah ibadat mereka. Tak boleh duduk pergi kacau mereka tu. Itu adab dalam perang pada orang Islam. Sampai tahap macam tu. Tapi dalam bab urusan agama mereka, kita tak payah duk pergi kacau, tak payah duk pergi interfere dan tak payah duk pergi join sekali. Sudahlah, memadai. Lakum dinukum waliyadin. Agama kamu, agama aku dah. Dan tak ada paksaan untuk masuk agama. Sungguh tak ada paksaan untuk beragama. Maksud, kalau dia tak mau masuk dalam Islam, tak boleh nak paksa dia. Tapi kalau dia dah duduk dalam Islam dia, kita kena jaga jangan sampai dia keluar pada Islam. Tu kena faham. Faham tak Ustaz Azim Muhammad? Jadi isu baru-baru ni apa mau pergi bersih apa ni apa Ustaz Azim Muhammad, pergi bersih rumah ibadat orang lain apa semua tu. Tak payahlah, tak payah. Banyak tempat lain lagi dan cara lain lagi yang kita boleh tunjuk toleransi dalam beragama. Tapi jangan sampai ke tahap macam tu. Tuan-tuan duduk dekat Shah Alam ni kan, ada satu kelang dekat ni kan, saya lihat semua. Contoh lah, nak bagi contoh. Takdir kata kelang tu tiba-tiba tenggelam dengan banjir. Takdir kata kelang tu tenggelam banjir. Waktu masjid kita tenggelam banjir, mereka dan pekerja-pekerja mereka beramai-ramai mai jumpa dengan AJK masjid. Dia kata, tuan perlu bantuan kan untuk cuci masjid ni? Kita kata, ya perlulah. Tak apa, kami daripada tim kilang tu ni mai nak cuci banjir dengan tuan-tuan. Tuan-tuan terima tak? Boleh tak terima? Terima lah. Orang nak tolong, mai lah. Mai, kita pun mai. Dia pun mai cuci-cuci bersih rumah, alhamdulillah selesai.
Dia berkata, terima kasihlah bagi peluang pada kami untuk khidmat dekat masjid ni, dan sebagai balasannya, boleh tak saya nak ajak semua AJK masjid dan jemaah masjid mai tolong kami pula, tolong bersihkan kilang kami tu. Tuan-tuan agak tuan-tuan nak pergi tak? Hampa jawablah sama, janganlah dia buat beku sangat. Pergilah. Kan daripada mai tolong tempat kita, takkan kita tak pergi tolong cuci botol-botol yang tenggelam layak tu. Botol tu sekali nak pergi buang arak dalam tu. Tu tangki yang tenggelam tu nak kena tolong pergi cuci, lantai depan nak kena tolong cuci, dinding-dinding, tingkat-tingkat apa semua. Tu botol-botol saja depa nak lepas tuan-tuan cuci botol itu, bersih tu, botol yang tenggelam dia ada lumpur kat dalam tu, tuan-tuan cuci bersih-bersih, nanti tuan-tuan depa letak kat situ, nanti depa akan ambil air arak tu depa masuk kat dalam tu, nanti depa akan jual. Jadi bekas yang tuan-tuan basuh tadi ni akan digunakan untuk isi arak, dan ada orang nanti yang akan pergi minum arak tu. Faham tak faham tak? Saya nak tanya, ada saham tak? Agak-agak ada saham tak kita ni tolong pergi cuci botol? Ada tak? Apatah lagi kita duk pergi buat perkara yang mempermudahkan urusan orang untuk menyembah Tuhan lain selain daripada Allah. Faham tak ni? Jadi benda-benda tak payahlah. Cuma saya takut dia sampai satu tahap dan satu keadaan orang dah tak kisah benda ni. Orang dah tak kisah dah. Dia mai satu fahaman, dia mai satu pegangan dalam masyarakat yang siapa yang kontradik ni dia salah. Kita kata, tak boleh ni urusan agama orang lain. Ni kamu ni tak bermasyarakat. Kamu ni tak faham kedudukan masyarakat, kamu tak faham kedudukan agama sebenarnya. Kita yang mempertahankan, kita pula yang salah. Tu yang kita tak mahu tu. Dia panggil apa tuan-tuan sekalian? Dia panggil pluralisme. Pluralisme ni tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah satu istilah yang merujuk kepada salli ala sayyidina Muhammad, satu kefahaman yang menyamaratakan semua agama dari segi kebenaran, salli ala sayyidina Muhammad, kebaikan dalam agama-agama, dan keselamatan boleh diperolehi daripada semua agama. Ni fahaman, dia panggil pluralisme. Gerakan ni dah bergerak lama dah, dan dia mula masuk kepada akidah orang-orang Islam. Sebab tu baru-baru ni ada satu upacara dia panggil Hari Agama Sedunia. Tuan-tuan tahu Hari Agama Sedunia ni? Hari Agama Sedunia ni tuan-tuan, dia berlaku pada Ahad yang pertama bulan Januari setiap tahun. Dia panggil hari Sallallahu Alaihi Muhammad Agama Sedunia. Dia bermula pada tahun 1950. Diasaskan dan dimulakan oleh Perhimpunan Rohani Kebangsaan Bahai Amerika Syarikat. Dalam sejarah agama ni tuan-tuan, agama Bahai ni merupakan agama yang paling muda. Salih ala Muhammad. Jadi dialah yang mempelopori. Sebab apa Bahai yang mempelopori ni? Sebab salah satu daripada fahaman Bahai ni ialah dia cuba menggabungkan beberapa agama menjadi satu. Salih ala Muhammad. Dan membawa satu kefahaman bahawa salih ala Muhammad ada bahagian-bahagian tertentu pada agama-agama ni yang menjurus kepada satu poin yang sama, kebaikan. Sebab tu dia anjurkan satu hari dalam tahunan yang dinamakan sebagai Hari Agama Sedunia. Allahumma salli alaihi. Siapa pengasas Bahai ini? Mirza Hussein Ali Nuri. Gelaran dia Bahaullah. Dan itu sebab tu dapat agama Bahai itu tuan-tuan. Tahun berapa? Tahun 1847 Masihi. 1847 dan ini tahun 2022, lama dah. Salih ada di seluruh dunia. Dan salih alaihi wasallam. Jadi dialah yang menganjurkan, dimulakan di Amerika Syarikat dan mula disambut di seluruh dunia, dan kita tak pernah dengar tentang hari sambutan agama sedunia ni sehinggalah tahun ni.
Betul tak ni? Kau tuan-tuan mantau dah sebelum ni? Kau saya seorang je macam ni? Kita tak tahu sampai takdirnya ada seorang yang post dekat Facebook dia, dan akhirnya tuan-tuan sekalian benda tu dia highlight, dan baru kita tahu rupanya ada sambutan agama sedunia yang berlangsung semenjak tahun 1980. Tuan-tuan, tahun ni kita tolak, mustahil tak 10 tahun akan datang kita terima dia sebagai satu sambutan dunia? Mustahil tak ni? Tak mustahil tuan-tuan. Tapi kita kata apa? Na'udzubillahi min zalik. Sebab kempen-kempen membawa kepada yang tu bergerak sangat kuat dalam masyarakat. Tak payah masuk agama lain, tapi tolong iktiraf agama lain. Tuan-tuan pernah tengok dulu anak-anak kita pakai baju Santa Claus? Dulu-dulu. Kita ni bayar-bayar saya, bayar-bayar tuan-tuan. Pernah tengok tak? Tak pernah tengok. Lah ni kita tengok tak? Berselerak dah anak-anak orang Islam pakai baju Santa Claus. Sedangkan dia merupakan upacara upacara perayaan keagamaan orang Nasrani, orang Kristian. Ustaz Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan pernah ingat dulu satu sambutan dia panggil Dipa Raya. Tuan-tuan ingat dulu? Kita buat apa ni? Tak ada sambutan perayaan dalam agama yang diiktiraf oleh Allah. Waktu Nabi SAW sampai dekat Madinah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ada satu sambutan yang dilakukan ataupun disambut oleh orang-orang di Madinah. Nabi kata, kita bagi orang Islam kita ada dua sambutan hari raya. Hari Aidil Adha, Hari Aidil Fitri. Tu sambutan kita. Nak cutilah tuan-tuan. Tapi yang pergi sambut sekali. Mai Deepavali kita pakai macam mereka. Mai Christmas kita sambut macam mereka. Ada rumah orang Islam yang letak tuan-tuan tu apa ni? Pokok Christmas tu di rumah tuan-tuan. Sebab apa? Ustaz, kami ada kawan-kawan kami orang Kristian, takkan kami tak boleh buat? La haula wala quwwata illa billah. Tapi itulah yang duk jadi masyarakat. Kita tak pernah tengok benda ni dulu, tapi dah. Yang saya takut nanti tuan-tuan, ni cerita ni tahun agama ni. Kalau kita tak bendun dan tak kita jaga tuan-tuan, satu hari nanti dia akan jadi salah satu daripada sambutan yang kita rasa macam tak ada apa-apa untuk kita sambut. Deepavali pun kita sambut sekali dah. Tidak? Christmas pun kita sambut sekali dah. Tak mustahil. Kalau Christmas boleh sambut, kalau Ustaz Muhammad Deepavali kita boleh sambut. Yang ni agama-agama. Apa masalah? Memang masalah. Memang tak boleh. Dulu saya singgah satu rumah saya. Waktu tu rumah saya tak ada astro lagi. Tak pernah tengok astro. Pergi kuliah. Dekat Salam lah. Ingat tempat dah. Salam ni banyak jasa sungguh kan saya ni. Duk mai pusing-pusing Syaklah ni semenjak tahun 2012 tuan-tuan dulu ni. Lama dulu ni. Daripada kurus, lepas tu main gemuk, tu kurus balik. Dulu duk main ceramah sini, tuan-tuan naik kancil, tuan tahu? Naik kancil, tuan-tuan. Oh, subhanallah, Sayyid Ahmad. Allahumma salli ala Muhammad. Sehingga satu rumah saya tengok, ada satu cerita waktu tu. Allahumma salli ala Sayyid Muhammad. Cerita tentang hantu penanggal. Hantu penanggal. Hantu yang terbang kepala saja tu kan. Rupanya dia pergi berjumpa dengan seorang bomo ni. Bomo Siam. Yang berlakon jadi bomo Siam tu orang Islam. Pakai apa? Pakai tu baju oren, kain oren tu. Lepas tu letak tasbih Siam kat liang dia bomo. Siap zikir-zikir dengan bahasa Siam apa semua. Subhanallah. Boleh tak pakai gitu? Tak boleh. Kita tak boleh berpakaian dengan pakaian keagamaan orang lain. Tak boleh. Big no. Bahasa orang kampung saya sebut itu. Big no. Tak boleh. Salah. Takkan kira saya. Bukan saya berkira. Islam tak bagi. Nabi sebut apa? Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, dia termasuk dalam kaum tersebut. Banyak lagi benda lain tuan-tuan. Hatta ulama duk bahas tentang ucapan.
sambutan agama orang lain macam Merry Christmas ke, Happy Deepavali ke apa semua. Bahkan ulama-ulama dulu kata tak boleh. Ulama mutaakhirin ni yang contemporary ni kata boleh. Sebab apa? Sebab bukan dengan niat mengiktiraf, tapi sekadar kemanusiaan saja. Tapi kalau tanya saya, tukarlah perkataan tu kepada happy holiday, dah selesai masalah. Jangan. Kita sebut bila kita kata selamat sambut apa ni perayaan dia. Maksud indirectly kita mengiktiraf agama dia. Mungkin tu tak mau macam tu. Habis tu nak baca lah. Bukan iktiraf pusat kemanusiaan. Okey, kemanusiaan okey. Tetapi nak keluar daripada khilaf tu, happy holiday sudahlah. Ya, jumpa kawan-kawan kita, happy holiday kat dia. Saya ingat dia pun tak ada masalah apa kalau kita kata macam tu pun. Tidak ada. Hang kata cepat, hang tak kata aku tak mau kawan dengan hang. Dia pun tak kata kita macam tu lah. Saya rasa macam tu lah. Tu okey tak okey lagi ni, macam stres yang nampak ni. Ya, sikit. Kan, Allahumma salli alaihi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah sebut Allahumma salli alaihi tuan-tuan. Jadi subhanallah, tolong jangan sampai ke tahap kita mula ada yang disebut sebagai pluralisme dalam agama ni. Nah, salli ala sayyidina Muhammad. Sebab pluralisme ni dia bawa pandangan, dia bawa fikiran, dia bawa keyakinan bahawa semua agama-agama yang pelbagai dan berbeza-beza ini mempunyai ada poin-poin kesamarataan. Dia boleh ambil satu bahagian daripada agama ni yang kita boleh tolerate dan kita boleh terima. Oh, dia ni contoh macam, oh dia ni mempromosi kebaikan. Orang yang duduk dalam agama ni mesti jadi baik. Dia kata, oh ni poin yang kita boleh terima pada agama ni. Salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, apa yang kita kena buat? Ini poin penutup lah. Apa yang kita kena buat? Yang pertama, kita perlu meyakini bahawa hanya agama Islam sahaja yang benar. Ini akidah kita lah, tuan-tuan. Ini akidah kita. Kalau orang tanya kita agama apa yang betul? Islam. Hang jumpa pilah siapa pun. Hang bercakap pilah dengan siapa pun. Kalau dia kata kita, tak boleh nak kata agama hang betul juga, tapi agama aku betul. Agama Islam betul, agama hang tu betul dah, tapi agama aku lagi betul. Tak, agama dia memang tak betul. Sebab agama yang betul hanya Islam. Siapa kata? Allah kata. Dalil mana? Ali Imran. Ayat berapa? 19. Inna din indallah al-Islam. Apa kau tulis lah? Tak payahlah nak jaga hati sangatlah. Tak apa, hang betul dah. Tak betul. Tetap tak betul. Sallallahu alaihi wasallam. Islam. Habis sangat tak boleh nak berhujah, duduk diam sudah. Tak payahlah duduk berhujah antara orang. Kalau kita tak ada ilmu, tak payah berhujah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila sebut agama di sisi Allah SWT itu Islam, sallallahu alaihi Muhammad, maka agama yang lain tidak diiktiraf dalam Islam. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 85, "Wa man yabtaghi ghairal Islam dina falan yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama lain selain pada Islam, maka dia tidak akan diterima daripadanya dan di akhirat dia termasuk dalam kalangan orang yang rugi. Ini jelas daripada Allah, penyataan yang clear cut dan kita wajib terima. Ingat tu elok-elok. Ada orang kata apa? Bila isu pakai nama Allah dulu. Ingat tak? Tak, kita kata apa kat dia? Kata apa? Allah tu nama Tuhan kami. Dengar ni. Allah tu agama Tuhan kami. Hampa nak pakai nama agama Tuhan hampa pakai agama Tuhan hampa. Jangan pakai nama agama Tuhan kami. Jangan pakai nama Tuhan, nama Allah. Allah itu nama Tuhan kami. Tuan-tuan perasan tak perkataan itu? Secara tak sedarnya kita telah mengaku bahawa adanya dua Tuhan. Betul tak? Allah tu Tuhan kami, hampa sembah Tuhan hampa, kami sembah Tuhan kami. Tak? Tuhan dia siapa? Dia duduklah agama siapa pun, dia duduklah agama mana pun, Tuhan dia sebenarnya siapa? Allah Tuhan dia. Cuma dia syirik pada Allah.
Betul tak ni nasihat semua? Tapi kalau kata apa, nak pegang agama hampa peganglah agama hampa. Itu tak apa. Memang dia pegang agama mereka pun. Dia kata Tuhan hampa, Tuhan kami, Tuhan kami. Waktu tu kita seolah kata ada dua Tuhan. Bila tak sedap. Allah salli ala sayyidina. Yang kedua, apa yang kita kena pegang, tidak ada sebarang titik pertemuan antara Islam dan agama lain di akhirat kelak. Jelas. Tak ada. Innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Salli ala sayyidina Muhammad. Jazaohum innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Surah Bayyinah ayat 6 7. Ni ayat yang cerita tentang dua orang kafir daripada kalangan ahli kitab dan musyrikin itu, mereka di dalam neraka jahanam. Mereka kekal dalam seburuk-buruk kejadian. Orang beriman, orang beramal soleh, mereka sebaik-baik kejadian. Balasan mereka syurga adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Allah redha pada mereka dan mereka juga redha kepadanya. Dan demikian itu bagi siapa yang takut kepada Tuhannya. Bermakna tidak ada sebarang titik pertemuan di antara Islam dan kufur di akhirat nanti. Islam akan buat seorang itu kekal dalam syurga selama-lamanya dan kufur akan menyebabkan seorang itu kekal abadi dalam neraka. Clear? Faham? 2. 3. Islam adalah syarat seluruh amal kita diterima, tidak pada agama yang lain. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin salli ala sayyidina Muhammad. Dan orang-orang kafir pula amal-amal mereka umpama riak, sinaran matahari panas yang disangka air oleh orang yang dahaga. Fata morgana. Orang kafir buat pilah sedekah banyak mana pun, buatlah sumbangan banyak mana pun, buatlah kebaikan satu pun Allah tak kira. Kita orang Islam senyum aja pun Allah kira dah. Tuan jumpa saya, nampak saya senyum tak kat saya dia? Senyum tak? Saya pun tak tahu tuan senyum ke tak. Mau pakai mask mana saya tahu. Tapi kalau tuan senyum ada pahala tak tuan-tuan? Ada dah pahala. Sebab apa ada pahala tu? Orang Islam. Sekecil-kecil benda. Wawdi'al kitab fataral mujrimina musyfiqina mimma fi wa yaqulu ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Al-Kahfi 49 Allah cerita nanti dibentang kita amal yang kecil yang besar semua dibentangkan. Ibnu Abbas sebut antara perkara yang akan dituntut oleh seorang nanti di yaumul qiyamah ialah apabila dia berselisih dengan seorang sahabat daripada sahabat dia tidak senyum kepadanya. Jumpa kawan tak senyum. Lalu dia, Assalamualaikum. Siapa ni? Ke akhirat dia pergi. Ya Allah, dia hari tu saya lalu tepi dia, tepi masjid. Ya Allah, dia parking kereta tepi tu. Saya lalu tepi dia. Saya senyum kat dia. Dia tak senyum kat saya. Ya Allah, tuntut ke akhirat. Tahu pasal apa ada tuntut-menuntut walaupun senyum? Sebab orang Islam. Sebab senyum pun ada pahala. Tapi tidak pada agama orang lain. Oh Ustaz, dia buat baik Ustaz, dia ni bagus lah Ustaz, tolong orang, rajin Ustaz. Takkan Allah tak kira langsung kat dia? Allah bagi rahmat Allah, sifat Ar-Rahman. Orang-orang buat baik Allah balas dekat dunia siap-siap. Sebab tu orang-orang kafir yang banyak derma ni dia kaya. Allah balas. Tapi akhirat tak ada apa-apa. Betul tak? Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli alaihi Muhammad. Orang Islam akhirat, dunia dapat, akhirat pun dapat. Subhanallah salli ala sayyidina Muhammad. Yang keempat, Islam bukan kelangsungan daripada mana-mana agama yang lain. Tak ada. Islam dia tak ada kelangsungan daripada agama-agama sebelum. Makana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Surah Ali Imran ayat 67 dalil dia. Dan tidaklah Ibrahim itu seorang Yahudi dan juga Nasrani, tapi dia adalah seorang Hanif dan Muslim, dan tidaklah dia daripada kalangan orang-orang musyrik. Demikian juga dalam surah Asy-Syura ayat ke-13, dalil menunjukkan bahawa Islam tidak ada kesinambungan daripada agama yang lain. Dan yang berikutnya, yang kelima, salli ala sayyidina Muhammad,
kewajipan bara'ah daripada memperakui kepercayaan dan peribadatan agama lain, dengan maksud perlu meletakkan segala kesetiaan dan ketaatan hanya kepada agama Islam dan berlepas diri daripada sebarang unsur-unsur yang mengiktiraf kepercayaan dan peribadatan agama yang lain. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakan wahai Muhammad, wahai orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak mahu menyembah Allah yang aku sembah, dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat, dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat. Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku. Menurut Imam Ibnu Katsir, surah ini merupakan surah bara'ah, yakni perlepasan diri daripada amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik yang menyembah Tuhan selain daripada Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita tuan-tuan. Kita tak tahu sallallahu alaihi Muhammad nah. Tuan-tuan, jagalah akidah kita ni elok-elok. Jaga apa-apa nak bagi mudah elok, apa-apa yang berkaitan dengan urusan ibadat dan keagamaan orang lain, kita tak mau campur. Yang tu aja mudah. Mereka nak buat apa, mereka punya hai, kita tak mampu untuk tegur, tak mampu untuk nasihat, tak mampu untuk ajak. Kita biar mereka dengan agama mereka, tetapi kita jangan campur urusan agama-agama mereka. Boleh anda belajar untuk perkukuhkan akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perkukuhkan akidah elok-elok supaya kita faham apa yang kita boleh sebut dan apa yang tak boleh kita sebut, apa yang boleh kita buat dan apa yang tak boleh kita buat. Pahaman-pahaman pluralisme ni dah mula masuk dalam hati-hati dan pegangan umat-umat Islam khususnya di Malaysia ni, yang perlu kita pertahankan, yang perlu kita lawan, dan perlu kita pastikan kita dan keluarga kita tak terjebak dalam unsur-unsur dan fahaman ini, insya-Allah. Saya ucap terima kasih pada pihak IJK Masjid yang sudi untuk menjemput saya pada malam ni. Saya ucap terima kasih kepada semua yang memberikan perhatian. Mudah-mudahan menjadi manfaat sebaiknya untuk diri saya dan untuk kita semua, insya-Allah. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.